Jadi asal kapi superior yang dikatakan kapi asal kapi taklidu radiu sini. Dia kata dan taklidu radiu itu asal kufur yang menyembah Barahimah. Barahimah ada berhala tu. Salah kitab tu. Bukan Barahimah ada berhala tu. Ikut kitab tu. Salah kitab tu. Jadi asal kufur bagi takdir radiu ni satu pegangan yang salah yang menyebabkan kufur manusia ni asal kapi bagi orang semua berhala tu. Pakai Barahimah, ikut Barahimah tu. Dan taklidu radiu lagi. Dan taklidu radiu asal kufur yang menyembah Barahimah, menyembah berhala. Jadi mana asal kapi bagi taklidu radiu sini ialah orang semua berhala tu. Jadi orang semua berhala ni dikatakan taklidu radiu orang ikut yang salah situnya. Ikut yang kurang dipanggil. Baik. Dan lain daripada sembah berhala. Dan lain dia sembah berhala tu. Dan lain daripada sembah berhala. Baik. Seperti lain seperti sembah bulan ke, sembah matahari ke, termasuk itu belaka lah. Jadi asal takdir radiu ni kapi bagi orang semua berhala dan lainnya. Masuk juga orang sembah bulan, sembah matahari dan sebagainya. Itu masuk panggil takdir radiu dia panggil. Salah tu. Baik. Hingga berkata mereka itu mereka yang semua berhala tu. Hingga berkata mereka itu orang takdir radiu ni kami dapati ibu bapa kami ni berhala. Tu saya. Kami semua berhala ni sebab kami dapati tok nenek kami pun berhala juga situ tu. Tu dia. Kami kata atas langit pun sebab tok nenek kata atas langit juga situ ya. Ya tu. Hingga berkata mereka itu orang yang terkeluar di U ni, yang terang kami dapati ibu bapa kami menyembah berhala. Maka kami pun atas tu lekung. Tepat atas tu lekung boleh mengikut. Tepat atas tu lekung kata mengikut. Maka kami pun mengikut perbuatan mereka itu. Mengikut. Tengok tu. Laki mengikut tu. Jadi kami pun tak turut lah. Sering kami tu berhala tadi. Nenek kami semua berhala dah. Kami pun turut ikut juga situ tu. Ini takdir dia panggil ni. Ni asal kufu dia panggil ni. Jadi likung ikut tu laki tu berdepan. Likung ikut belakang tu berdepan dah. Ibn baca. Jadi bunyi ni kalau kita tu. Hingga berkata mereka itu yang berhala. Serami ataupun mereka itu takdir radiu tu. Kami dapati ibu bapa kami menyembah berhala. Maka kami pun mengikut perbuatan mereka itu. Gitu nak ya. Kami perlu juga lah. Kami budak-budak lagi dia tengok dah. Jadi kami semua berhala, kami perlu juga situ tu. Ini panggil takdir radiu dia panggil ni. Baik. Dan Arabtul Adiyu. Itu asal kufur tabai'in. Arabtul Adi ni mana orang yang berpegang sama tukang adat tu. Arabtul Adi ni tambah tukang adat. Jadi orang yang berpegang dengan semata-mata tukang adat tidak sah menyalahi
Kekufu juga situ tu. Tengah jelas lepas dah. Panjang dah bahasa yang lepas dah. Ni nak kupas balik siapa dia kufu ni. Golongan mana yang kufu dengan gengnya bukan ada sini ni. Dia kata dan dan arwabtul adi itu asal kufu tabaiin. Asal kufu tabaiin. Tabai ini segala orang yang segala kafir yang iktikad segala zat benda boleh berbekas bagi kita dah. Tabaiin. Tabaiina tu. Tabaiina ialah segala kafir yang iktikad segala zat benda boleh berbekas. Tabaiin ialah segala kafir atas satu puak yang mengiktikadkan segala zat benda boleh memberi bekas. Yang ni diri api boleh menganguskan. Diri air boleh memiliki dahaga. Itu tabaiin dia panggil. Dan sesak mereka yang mengikut akan mereka itu. Orang turut dia pun sesat juga situnya. Orang yang turut puak tabaiin, orang itu pun sesat juga situ. Dan sesat mereka yang mengikut akan mereka itu daripada orang yang jahil dia pun mukmin. Jadi orang mukmin jahil pun kalau turut lagu ni, kafir juga situ, sesat juga situ ya. Maka ditambahkan kenyang, ada kenyang itu dengan ada makan berhada kita. Tu hukum adat yang panggil tu. Maka ditambahkan, diikatkan kenyang adanya itu dengan ada makan. Sekira-kira tak dapat menyalih hidup. Si putus guys itu. Mana dia kemah-kemah dia kata, kalau makan tak kenyang, tak menyalih hidup situ dia. Kalau pergi lagu tu kafir lah. Kalau kita naknya, tak menyalahi. Makan tak kenyang pun ada. Mana kalau makan tak kenyang, tapi menyalahi. Kadang-kadang makan tak kenyang pun ada. Gitu. Itu tak apalah. Kalau semata-mata ada kait, ada kenyang, sebab ada makan, tak menyalahi dah. Maka tak gitu dah. Maka kufur lah situ. Adat tak apalah. Adat kata, kalau makan tak kenyang, adat kata. Tapi menyalahi. Bagaimana kadang-kadang makan tak kenyang pun ada. Itu menyalahi panggil. Menyalahi sarung lah. Adat gitulah. Itu dipanggil tabaiin. Satu puak yang iktikad zat benda boleh bekas. Dan ahjalu murakabu. Dan al-jahlu murakabu itu asal kebanyakan iktikad falasifah. Jadi asal kupu pegangi falsafah lah. Falasifah kita baca Failasuf tu jamak lepas falsafah. Dia Failasuf ni jamak falsafah. Jadi falsafah satu puak yang semata-mata iktikad dah berlaku ujian panah ni itu semua jadi dah. Lagu bumi semua jadi dah. Pesen dia dah lah. Alam ni pesen dia dah kat belakang bumi. Ribut sebagainya. Lagi tak salah tu. Tu berani orang falsafah tu. Al-Jalul Murakkabu itu asal kebanyakan iktikad pegangan falsafah. Kata falsafah ni, iktikad salah ni. Ini iktikad berani bagi falsafah. Salah dia kata memberi bekas aflak. Aflak ni mana bulan, matahari, bintang. Boleh bekas itu tu. Bekas ke mana? Matahari boleh menggeringkan baju kita.
Boleh mencerahkan kita. Itu dia. Kita kait dengan Allah Ta'ala situ tu. Atau aflak dia panggil. Dan yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah itu, dan yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah itu dan hadis itu. Pegang zahir ni tak tahu dah. Pegang ayat Quran yang semata-mata ayat Quran tak tahu dan hadis yang tak tahu juga tu. Mana ayat yang mutasyabihah, ayat mutasyabihah, dia tak tahu dia pakai bulat ayat gitu ya. Siapa ya asal kupu sini ni? Dia kata dan yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah itu asal kupu hasyawiyah. Siapa hasyawiyah ni? Hasyawiyah ni ialah satu puak yang berkata Allah Ta'ala serupa makhluk. Itu hasyawiyah panggil. Wahabi lah. Dia kecek tak? Cuma orang kata kafir dia sebab dia kata tak serupa kita. Tu ya. Dia ada muka juga, tapi tak serupa muka kita. Situ dia kait. Takut kata kufur dia tu lah. Jadi kalau orang pergi dengan ayat mutasyabihah, ahli mutasyabihah tidak tahu, itu asal kufur bagi hasyawiyah dia panggil. Hasyawiyah ni satu puak yang itikad Allah Ta'ala ni serupa makhluk. Maka berkata mereka itu, begini dia ni. Maka berkata mereka itu hasyawiyah ni dengan syabih. Syabih menyerupai. Syabih menyerupai Allah Ta'ala dan berjisim, dia berjisim. Allah Ta'ala serupa makhluk, dia berjisim. Ni begini dia ni. Begini hasyawiyah ni orang yang berpegang syabih. Syabih serupa Allah Ta'ala makhluk dan berjisim. Bisa belum bagus lah. Itu dia. Dan jihad. Ada atas, ada bawah, kanan, kiri, belakang tu. Ni pergi wasyawiyah dia panggil ni. Orang yang itikad Allah Ta'ala syabih serupa makhluk, Allah Ta'ala berjisim, berjihad. Banyak bersudut pihak lah. Itu dia. Ni Wahabi lah ni. Berapa tahun kita ni. Lah ni baru. Lama bahan ni. Dia tu budak itu lah gitu. Tu budak itu mula ngaji dia hadah ni. Lah ni timbul kuat. Dulu patah-patah lalu tak timbul ke ramai alim. Ramai alim timbul lagi ni patah dah. Lah ni orang alim pun bagi dia kata supang kawin juga lah. Hebat kawin pula mereka pakat dia pakat. Di situ ya. Habis pun. Ayat ya. Dia mereka muda. Lah ni Wahabi ya. Dia kat ramai-ramai budak-budak pandai budak-budak ngaji sekolah Arab ni. Ngaji cilik dia ngaji luar ada. Pondok ngaji ada asas kampung ni. Dia ngaji luar ni pucuk dia. Napi lah pandai kecek. Sedap kecek rendik molek keceknya. Inilah. Baik. Baguslah ada pelapis orang pandai-pandai baguslah. Tapi sudut lagu ni tak setuh. Itu masalahnya. Itu dia. Yalah. Kita sebut sini ni. Ni. Maka berkata mereka tu hasyawiyah dengan syabih. Syabih ni serupa dalam makhluk. Dan berjisim atau berjisim berlembaga. Dan jihad mana orang ada pihak atas bawah situ tu. Sebab apa dia kata Allah Ta'ala ni syabih, berjisim dan berjihad kerana mengamalkan zahir ayat tu. Amal zahir ayat tu lah. Dia amal zahir ayat di hadis tadi lah. Jadi sebab dia tidak tahu
maka dia pakai zahir ayat hadis, maka kata dia ini ada mata, ada kaki, ada tangan, ada atas bawah. Tu salah berlaku lagu tu. Sesat dia panggil. Sungguh tu kapi di situ pula ni. Kerana mengamalkan zahir ayat, Ar-Rahman Al-Shistawa. Ambil ni. Saya ni famous dulu lagi dah ni. Dia ni dulu lagi dah ni. Banyak lagi ayat lainnya tapi ni famous benar sini ni. Kalau hujah-hujah kita ulama dulu ni banyak lebihnya. Dan umpama Allah Istawa tu banyak lagi lah. Ada huwai fauqa aidihim, macam-macam lah. Baik. Habis itu. Ni semua dibilang ni asal kufur manusia ni. 7 puak sini ni. Baik. Habis itu. Dan barang siapa beriktikad. Ni. Dan barang siapa beriktikad baru segala asbab. Sebab sini mana nasi, air, api, obat atau sebab dia panggil tu. Baru ni makhluk lah. Baru ni. Berkata baru, mana dijadikan Allah Ta'ala makhluk lah. Baru ni. Kali siapa yang cekak sebab ni baru. Baru sebab ni nasi ni makhluk Allah Ta'ala. Gitu ni. Dah kecek dah. Sebab-sebab tu mana baru ni maknanya makhluk lah. Dijadi lah situ. Jadi siapa yang cekak baru segala sebab. Baru ni mana dijadilah. Mana siapa yang cekak kata nasi ni makhluk Allah Ta'ala. Itu dah kecek cerita lah. Barang siapa yang cekak baru segala sebab. Maksud bahasa sebab ialah nasi ni makhluk benda jadi. Kita maklum dah. Bila tak makhluk, tak boleh berbekas dengan zat dia situ tu. Jadi siapa yang cekak baru segala sebab. Maksud baru ialah dijadikan. Mana nasi ini makhluk Ta'ala dijadikan Allah. So. Dan bahawasanya sebab tu tiada boleh bekas dengan tabiat dia. Tabiatnya segala sebab tu. Dan intikad pertama, dia intikad bahawasanya sebab ni baru. Yang kedua, dia intikad sebab ni tak boleh bekas dengan tabiat dia. Mana nasi, api, air dan sebagainya tak boleh bekas dengan zat dia. Berarti zat air tak boleh lekat dahaga. Zat api tak boleh menganguskan. Baik. Dan tiada boleh bekas kuah dengan sifat. Ia dijadikan Allah Ta'ala padanya proses sebab dia. 3. Pada yang 3 pula bahawasanya nasi tidak memberi bekas dengan sifat kenyai yang ada nasi tadi. Tabiat diri dia tu. Tabiat di nasi sendiri. Kalau terkuah sifat itu jadi nasi tu. Ada beza dah. Kalau kata tabiat diri nasi sendiri mengenyaikan. Kalau kata kuah sifat yang terjadi pada nasi mengenyaikan situ tu. Jadi siapa yang tiga-tiga tu. Siapa yang kata sebab ni, segala sebab ni baru. So. Dan yang tiga keduanya, segala sebab tak boleh bekas dengan zat dia. Yang tiganya, dia cakap bahawasa sebab nasi tak memberi bekas, tak menyesuaikan dengan sifat kenyai yang jadi pada nasi dia. 3. Dan yang memberi bekas itu, dan mereka itu Allah Azza wa Jalla. Tepat langkah dia panggil tu. Dan yang memberi bekas itu Allah Azza wa Jalla. Tetapi talazum berlazim-laziman. Tetapi talazum berlazim-laziman antar keduanya, kedua sebab dan kuah tu. Tetapi talazum. Talazum ni mana lazim-lazim lah, berlazim-laziman.
antara keduanya kedua sebab dan kuah sifat tadi dan barang sertanya pada akal terdapat menyalahi. Maka ada biasa ibarat kita ada panjang tu. Panjang gila. Jadi dia melangkah situ tu. Tetapi talazum antara keduanya kedua sebab dan kuah tu. Maka barang yang disertanya maka barang disertanya pada akal terdapat menyalahi. Jadi talazum berlazim-laziman serta dan berlazim-laziman dan barang yang sertanya pada akal terdapat menyalahi, mana berlazim-lazim antara sebab dan kuah tadi dan tidak menyalahi pada akal. Maknanya dalam akal sini maknanya kalau makan nasi, kekuatan nasi mengenyahkan lalu dah situ tu. Mari panggil talazum ni panggil kita. Tidak menyalahi pada akal. Akal kita ni menyalahi tak. Sebab kita makan pun ini pada juga. Dipanggil talazum, mana lazim pada makan nasi, kenyal lah. Tapi tidak menyalahi pada akal, maknanya bagi dia intikak pada akal pun tak menyalahi juga situ. Hari tenuknya pada akal menyalahi. Sebab kita makan, ada tak kenyal tak. Kekuatan nasi tadi, kekuatan nasi ni kita makan tak kenyal tu. Itu pada akal dia panggil. Jadi bahawa ni intikak talazum. Lazim bila makan, kekuatan nasi ni mengenyalkan kita ludah situ tu. Maka orang ni jahilkan akal dia panggil. Jauhkan anda. Itu dia. Pak Ayuh nak tafsir nanti habis tu dah. Maka orang itu jahil hakikat kehendak. Orang ni orang jauh kehendak ni. Cuma yang dah depan tu. Baik. Apa hukum orang jahil kehendak ni? Tuan dia pada sarah lah. Bagi kita dulu. Maka orang itu jahil hakikat kehendak dan terkadang ni bahaya ni. Kadang-kadang orang yang jahil kehendak ni terkadang membawa kepada kufur dengan bahawa menafikan dibangkit sekali tubuh yang sudah hancur. Sebab milik adat tadi. Bagaimana? Dah mati dah, hati lebu dah. Dah bangkit warna dah. Situ. Tak salah ke mana tu? Nak faham. Babi dah gini ya, mudah insya-Allah. Payah sekali. Kalau kita panjang ya. Lagi sekali lagi. Maka ada orang itu jahil hakikat kehendak dan terkadang ni bahaya ni. Dan terkadang dengan sebab dia kehendak ni menarik kepada kufur. Dengan bahawa ia orang jauh kehendak ni menafikan dia bangkit sekali tubuh dia sudah hancur sebab milik adat tu. Bagi dia dia makan ada. Macam mana nak bangkit semula ni? Mati berapa tahun dah, hati lebu dah. Macam mana bangkit semula tu? Dia nak hukum akal dia. Hukum adat situ dah. Hukum akal Allah Ta'ala benda makhluk. Benda mungkin. Dia hukum akal kata harus Allah Ta'ala tak menjadi balik benda tu. Benda mungkin dia panggil kita. Jadi sebab jahil kehendak sini, kalau menarik ke orang dia menafi ke tu pula situ ke. Itu kufur dia. Begini ya. Jadi mana orang siapa yang intikad dia kata sebab ni baru. Dia sebut segala sebab tu masuk belaka tak? Api, nasi, air, obat sebagainya. Ambil soal tak? Ambil nasi lah mudah tak? Siapa yang intikad nasi ini makhluk. Atau siapa yang intikad dia kata bahawa nasi ni baru. Baru mana dia jadi berada. Bila nasi ni baru, hakikat nasi tak boleh mengenyahkan. So, molek dah tak? Yang tiganya, kekuatan yang ada pada nasi pun tak mengenyahkan juga. Mereka kata sifat kenyal tu. Ya, sifat kenyal yang itu jadi pada nasi itu mengenyahkan kita. Tak boleh bekas juga situ tu.
Tapi berlazim-laziman pada adanya. Kalau makan, lazimnya lah. Tak menyalahi dah pada akarnya. Maka ni, apa tu? Jahil ku anda. Kadang-kadang menjadi kafe. Sebab bila jadi bangkit, jadi dia ekar ke, bangkit semula kubur tadi. Sebab, sebab yang mikirkan dia, macam mana dah. Tak boleh sabar, hati lubu dah banyak. Bangkit semula pula tu ada. Jadi kafe situ tu. Masalah. Mari. Jadi mana talazum. Lazim me. Belazim me mana kalau belazim me si mana? Kalau makan nasi, kuasa nasi tu menyiapkan kita. Talazum situ tu. Maka ni jauh kandak panggil ni. Sebab kandak saya menyalahi tak. Jadi bila kata talazum, serta tak menyalahi kuangka, ni panggil apa ni? Kadang-kadang tak jawab lagi tu. Maka kadang-kadang menjadi kafe. Jahil kandak sikit lagi. Tapi kadang-kadang ada kafe situ. Tu juga. Jahil kandak ni tak saya juga tak. Jahil kandak. Kalau sekat jahil kandak saja, tak dijahilkan lagi. Terkadang menarik. Kalau napi ke ni, habis. Itulah. Situ ya. Mana bagi ambil 5 langkah dah. Untuk ngapa mudah. Jadi mana siapa yang cekap obat baru. Mana obat ni baru dijadi Ta'ala, makhluk Ta'ala lah. Siapa yang cekap api ni makhluk. Mana dijadi Ta'ala. Dan siapa yang cekap zat api tak menganguskan. Macam ni tak? Yang itu siapa mengikut bahasanya kekuatan api ni tak menganguskan. Tetapi talazum. Talazum mana balazim-lazimnya bila setuh api dengan meneking tadi, kekuatan pada api menganguskan tanpa nyari pada akar. Maka orang ni jauh kandak dia panggil. Terkadang orang yang jauh kandak ni menarik pada kafe. Sebab dia keengkat benda menjadi anda semacam mujizat Nabi. Macam mana batil kecek. Yang misal sini seperti engkarkan bagi kubur. Mati dah celubur dah. Macam mana bangkit semula situ tu. Kena api lagu ni, kafe kat situ tu. Itu yang nak ya. Baik. Itu talazum. Talazum ni belazim-lazim ni. Talazum mana belazim-laziman antara keduanya. Kedua sini asbab dan kuah tadi. Talazum belazim-laziman antara kuah dan sebab tu. Bagaimana? Sebab api. Kuah ni kekuatan. Kekuatan ada api ni belazim ni. Dia setengah mendekui, bakar dah. Tanpa menyalahi. Kita menyalahi tak? Kadang-kadang setengah kita tak bakar mana juga. Sebab ada manik dia yang basah. Atau mereka kadang-kadang tak. Kadang-kadang setengah mendekui pun tak bakar mana juga situ tu. Itu menyalahi panggil kita. Itu talazum dia panggil. Orang yang cakap lagu tu jahil kandak. Tetapi menarik kepada di kafe. Sebab kemungkinan dia keengkat benda menyalahi adat tadi. Juga. Dan demikian lagi. Dan demikian lagi menafikan mujizat Nabi. Ya, orang yang jauh keadaan ni kadang-kadang menarik di kafe dia dengan sebab dia menafikan dia bangkit kubur. Dia. Dan kadang-kadang dia menafikan mujizat Nabi. Itu dia. Macam mana boleh belah dua? Macam mana kerja dia kecek? Itu dia. Jadi dia ada ngatuk dia payah situ tu. Kadang-kadang tu. Demikian lagi menafikan mujizat Nabi. Kerana sekalian itu, sekalian bangkit dari kubur dan mujizat Nabi ni menjadi adat. Itu dia. Bangkit kubur pun menjadi adat tak.
mujizat Nabi yang ada juga. Maka orang yang jahil hukum adat ni kadang-kadang menarik di kafir sebab dia menafikan juga. Pertama menafikan bangkit kubur dan kedua menafikan mujizat Rasul-Rasulnya. Ni benda kita dia. Lepas tu mengaji jamin tak? Baik. Dan barang siapa beriktikad baru segala sebab. Yang kedua ni. Dan barang siapa beriktikad baru segala sebab. Apa tadi ke lah. Siapa beriktikad sebab ni baru. Mana makhluk. Dan bahawasanya sebab tiada yang memberi bekas dengan tabiatnya. Sebab dah. Itu tadi ke tak? Sebab pun tak bekas juga zatnya zat dia. Tabiat tu. Dan tiada pula dengan kuah yang dijadikan padanya pada sebab tadi. Macam mana tak? 3 tadi ke? Dan beriktikad ia. Beriktikad ia seorang sah menyalahi. Sah menyalahi. Mana sah menyalahi sini? Mana boleh jadi kena api tak angus. Menyalahi panggil. Kalau tak menyalahi, kalau kena api tak angus. Kalau menyalahi, kalau menyalahi kena api tak angus. Maka dia cakap menyalahi situ tu. Dan beriktikad ia seorang sah menyalahi. Maksud sah menyalahi boleh jadi kena api tidak angus. Mana misal dia? Misal sah menyalahi seperti didapat sebab yang adi. Didapat sebab yang adab. Sebab adab ni nasi. Seperti makan. Seperti dapat sebab yang adi, yang ada seperti makan. Maka tiada kenyang. Tidak. Misal kata sah menyalahi tak. Dapat dah sebab dia. Tak. Tapi tak kenyang. Itu dia. Seperti dapat sebab yang adi seperti makan. Makan dah dan tak kenyang. Itu dia. Sah menyalahi dia panggil tu. Dan hanya memberi bekas itu Allah. Itu dia. Yang ni bahawa adalah sebab yang adi itu tempat tandakan kenyataan jiwa je. Itu dia. Maknanya sebab ada sebab ada ni maknanya nasi tu ada sebagai tanda saja je. Sebagai tanda sebab bagi kenyang saja je. Yang punya Allah Ta'ala. Gitu nak. Bukan ia sebab tu. Bukan ia sebab yang ada memberi bekas. Nasi lah. Dan hanya yang memberi bekas itu Allah jua. Ya. Dan kuasa menjadikan kenyang. Kita. Dan Allah kuasa menjadikan kenyang kalau tidak makan. Itu dia. Dan makan tak dapat kenyang. Itu dia. Maka ini tekok ni, ini tekok yang lagi lepas dikenyang tu. Maka ini kembali pada siapa yang tekok segala sebab hingga akhir tadi. Ini tekok yang sahih, yang betul, lagi lepas daripada kebinasaan dan bid'ah. Berarti tekok yang kedua ni, ini tekok yang selamat daripada bid'ah dan selamat kita banyak. Gitu ya. Ayo susung dia. Jadi nombor 5 langkah ni pun. Beza sikit je. Bezanya sah menyalahi je. Tadi tak menyalahi dah. Depan sampai betul lah kedah tak. Cuma tu tempat salah sah ialah dia panggil tidak menyalahi dah. Belazim-lazimnya dah. Sebabnya kuah tadi.
Ada menyalahi. Maka etika ni jaya kehendak. Maka ketika dia menarik dia kafir dengan sebab menafikan, mengingkarkan mujizat Nabi dan juga mengingkar kubur tadi. Ini tiga kubur ni betul lah kedah. Hak betul laginya sah menyalahi. Lagu mana kadang-kadang makan tak kenyai pun dia ke situ tu. Yang mengenyai Allah Ta'ala semata-mata. Ada. Maka etika ni dikatakan etika sahih yang betul dan lepas daripada bid'ah. Gitu. Itu ayat sekali. Sebagai tanda kenyataan sebagai tanda sebab saja. Tanda kenyataan sebagai bukti. Tanda kenyataan sebagai bukti mengatakan kalau makan kenyai lah. Tanda saja je. Tapi yang menyi Allah Ta'ala. Tepat tanda. Tepat tanda kenyataan juga. Tepat tanda kenyataan. Tepat tanda mana sebagai tanda saja je. Mana sebab yang berada ni sebagai tanda saja je. Bukan sebab berada. Sebagai tanda je. Sebab makan. Sebab. Ada pun yang mengenyai Allah Ta'ala. Cuma tanda yang makan. Ada kata makan kenyai lah. Sebagai tanda je. Ada hakikat yang mengenyai Allah Ta'ala. Gitu. Bila habis masalah 7 asal kufur dan bid'ah. Baik. Ketujuh daripada benda mustahil ialah al-aizu am-mumkinimah. Habis. Dia ingat dua tu lah, ingat cakap dua tadi. Habis waktunya sah menyalahi je lah. Lain tu belakang lain. Supalah ke depan tu hak belakang sah menyalahi je. Hak kata tidak menyalahi tu salahnya. Kalau sah menyalahi hak tu situ je. Mudah kecek dah. Ambil depan ni betul belakang dah. Hak talazum tu salah. Talazum antara sebab dan kuah dak serta tak menyalahi. Tu salah ni tu. Ni jaga kehendak. Ada pun yang kedua tadi dak sah menyalahi. Sah menyalahi sebab sebagai tanda saja ya. Yang mengenyai Allah Ta'ala. Gitu ya. Ketujuh al-ajzu am-mumkinimah. Ketujuh daripada mustahil ni ialah al-ajzu am-mumkinimah. Lemah atau menjadikan mungkin. Barang ada ia yang mungkin. Jadi lemah dia pun mengalihkan mungkin ni lawan bagi kuasa lah. Kuasa telah menjadikan mungkin. Mustahilnya lemah menjadikan mungkin situ. Jadi kata sini ketujuh al-ajzu am-mumkinimah. Lemah atau menjadikan mungkin barang ada yang mungkin. Jadi lemah menjadikan segala mungkin lah. Seorang mungkin maujud ke, mungkin makdum ke, mungkin sayujak ke, atau mungkin wujud situ tu. Lemah belakang situ tu, maka mustahil lah. Baik. Iaitu lemah daripada menjadikan mungkin, barang ada yang mungkin, lawan kudrat lah. Lawan sebab berkuasa. Dan masuk dengan kata mungkin. Dan masuk dengan kata barang mungkin, ada yang mungkin tu. Masuk dalam mungkin ni. Masuk dalam mungkin juga ialah perbuatan hamba yang bersertanya dan kudrat mereka tu hamba. Sini. Dan masuk dengan kata barang yang mungkin ada yang mungkin tu. Masuk kata yang mungkin ni. Bahasa dia kata dan masuk dengan kata barang mungkin ada yang mungkin tu.
Mana masuk dalam mungkin ni juga ni. Masuk dalam mungkin juga ialah perbuatan hamba. Perbuatan kita ni. Perbuatan hamba yang bersertanya perbuatan hamba dengan kudrat mereka itu hamba tu. Perbuatan ikhtiar kita tu lah. Masuk dalam mungkin juga ialah perbuatan ikhtiar kita sini ni. Berarti perbuatan ikhtiar kita sini pun dah masuk dalam mungkin juga situ tu. Maka puasa telah menjadikan perbuatan ikhtiariah tadi tu. Gitu naknya. Jadi kalau kita kata lemah ta'ala dari menjadikan perbuatan ikhtiar kita, maka salah situ tu. Jadi masuk dalam mungkin ialah perbuatan ikhtiar kita ni pun masuk mungkin juga situ tu. Maka kuasa dalam menjadikan perbuatan ikhtiariah tu. Tolak Mu'tazilah. Tengah di bawah ni tak. Masa kata perbuatan kita buat. Atau dari persekala sebab yang berada masuk juga tu. Jadi atau sini masuk atau mungkin juga tu. Jadi masuk dalam mungkin pertama perbuatan ikhtiar kita. Masuk dalam mungkin juga ialah segala sebab yang berada. Sebab berada tadi. Kalau makan tak kenyang. Maka masuk mungkin juga situ tu. Atau dari segala sebab yang berada. Atau lainnya. Atau sebab berada. Misal. Seperti menjadikan langit. Ini tanzih sini ni. Nak kata tanzih pun masuk mungkin juga situ dia. Tengok. Cuba lagu tu kita tu. Masuk dalam perbuatan ikhtiariah. Perbuatan tawaluk. Perbuatan tanzih. Perbuatan itirok pak perbuatan dia. Masuk mungkin belakang situ tu. Dia tak sebut gitulah. Masuk dalam mungkin tu. Masuk dalam mungkin ni pertama perbuatan ikhtiar kita. Pekum dah tadi. Dan masuk sebab ada. Tu dia. Dan masuk juga lain sebab berada seperti menjadikan langit dan bumi. Tanzih tu. Tak cabut siapa situ tu. Dan syurga dan neraka. Tu. Jadi masuk dalam mungkin juga situ tu. Jadi masuk dalam mungkin juga pertama ialah perbuatan yang bangsa ikhtiar kita. Masuk dalam mungkin juga perbuatan yang sakut dengan adat. Yang tiganya perbuatan tanzih langit bumi tu. Ini masuk mungkin berlaku situnya. Maka mustahil ta'ala lemah dari menjadikan perbuatan ikhtiariah, perbuatan tanzih dan sebagainya. Gitu nak. Ke-8 ijadu syai'im minal alami ma'a alami iradatihi lahu au ma'zuhuli au ma'al ghaflati au bita'lili au bitabi'i. Dia dah. Bila mustahil berlaku dah. Jadi faham molek tu dia sebab tu di musannif ni. Dia mari tadi dia panggil al-azm mukimah tu mana kamu sufah dia panggil tu. Mana kamu sufah ni masuk belakang situ tu. Jadi maknanya masuk atau dalam mungkin ni masuk dalam mungkin pak mungkin tu lah. Pertama mungkin makdum. Tu dia. Mungkin maju ba'dal adam. So, yang kedua mungkin makdum ba'dal wujud. Yang tiga mungkin sayujak lagi ke datang. Yang keempat mungkin imul yujak tu. Tu mungkin tu. Masuklah ke situ. Kuasa telah menjadi belakang situ tu. Dan masuk juga dalam mungkin. Tadilah. Yang mungkin tu. Perbuatan ikhtiar kita. Masuk perbuatan tanzih. Masuk perbuatan tawaluk. Masuk perbuatan itiraq.
Dan masuk beberapa tahun adat tadi. Masuklah ke situ tu. Semualah. Ke-8 daripada yang mustahil sini. Ijadu syai'in. Ijad menjadi syai'in sesuatu minal alami daripada alam ni. Ma'a adami irati serta tidak kehendaknya ni Allah lalu baginya. Au mazuhuli atau setengah zuhur lalai. Au menghafati terlupa. Au bitali terbuat dengan sebab. Au bitami dengan tabi'at. Itu mustahil berlaku situ. Kata. Ini menafikan kehendak Allah Ta'ala lah. Mana kalau Allah Ta'ala buat alam ni ya, dengan tabi'at mustahil. Kalau buat dengan ilak pun mustahil juga. Kalau buat lupa dengan lalai, dengan tak kehendak, mustahil berlaku. Sebab menafikan kehendak Allah Ta'ala. Gitu ya. Mengadakan sesuatu daripada alam dan makhluk. Serta ketiada kehendak berbara tu. Jadi mustahil Allah Ta'ala mengadakan sesuatu makhluk tanpa kehendak. Atau serta lupa. Kita kira ngaji dia kata mengadakan sesuatu daripada alam atau makhluk serta ketiada kehendak Allah gitu. Berkehendak Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala buat makhluk ni tanpa kehendak mustahil. Atau serta lupa. Allah Ta'ala buat makhluk dengan lupa. Mustahil juga. Atau serta lalai. Buat lalai. Ya, mustahil juga. Atau dengan tabiat. Mustahil juga dia akan bahasa dah. Satu kitab tu, sorry. Sebelum daripada dengan tabiat tu, selepas lalai tu atau dengan ilat. Tambah celah di antara lalai dengan atau tu, tambah atau dengan ilat. Jatuh kitab tu. Tambah kitab celah di antara serta lalai tak. Setelah itu lepas lalai tulis atau dengan ilat. Atau dengan tabiat. Jatuh kitab tu. Jatuh kitab. Tambah celah di antara serta lalai. Tambah atau dengan ilat. Patut atau dengan tabiat tak. Gitu je. Baik. Maka sekalian itu buahnya tu. Maka sekalian buat dengan tidak kehendak serta lupa lalai hingga akhir tu menafikan kehendaknya Allah Ta'ala. Semua tu menafikan Allah Ta'ala lah. Domin sekalian itu kembali yang tersebut daripada ketiada kehendak atau lupa atau lalai atau ilat atau tabiat tu menafi melawani kehendak Allah Ta'ala dan menafikan ikhtiarnya kita Allah Ta'ala. Kehendak juga situ tu. Maka adalah perceraian, perbezaan lupa dan lalai itu. Beza mana? Beza mana lalai dengan lupa ni? Kau kata mustahil ni. Jadi mana mustahil telah menjadikan makhluk dengan lalai ni lupa. Apa beza situ? Beza mana lupa lalai ni, tengok sini. Maka adalah perceraian perbezaan antara lupa dan lalai itu. Maka lupa itu, lupa ni ada pengetahuan. Ada pengetahuan, ada tahu dahulu. Mana tahu dulu lupa ke dia. Mana ingat dah lepas tu lupa. Itu lupa dia panggil. Tahu dah tak? Ingat dah. 510 duduk lama tak ingat 510 dia. Lupa dia panggil. Berarti lupa ni tahu dulu. Lupa ni tarikh dia lah mendahului dia tahu dulu. Kita tahu dulu lepas tu lupa. Lupa. Mana ada ilmu dululah. Bila kita tahu lepas tu lupa. Itu lupa dia panggil. Kalau Allah Ta'ala buat makhluk lagu tu mustahil lah. Aku tak terima lah. Pak Sarah. Mana mak. Aku di situ kat Sarah. Kayak dasar gitu ya.
Baik. Itu bezanya. Kadang-kadang tak ingat juga itu tak. Nak beza nak terlupa lalai tu. Baik. Dan lalai itu sama ada pengetahuan, sama ada tahu dahulunya atau tidak. Kalau kata lalai ni, nah, bukan bahasa kita mak. Dia tadi kata dan lalai itu sama ada tahu dulu atau tak tahu. Lupa kata zuhur ni tak sama ada tahu ke tak tahu, lalu aku dah panggil dia. Kalau kata lupa, tahu dulu. Kalau lala sini, tak tahu langsung lah. Dulu pun tahu, tak tahu juga situ. Orang tak tahu semata lah. Tak tahu semata-mata. Lalai dia panggil. Kalau terlupa, tahu dulu. Lupa ke dia. Kalau lalai, tahu langsung. Orang kecil. Tak ada ilmu langsung. Itu dia. Tak tadi. Sebab kita kan mudah. Ngajak. Ini bahasa kita, biasa antara lalai lupa tu lah. Kalau kata lupa ni tahu dulu. Ada ilmu dulu, baru lupa. Kalau lalai ni sama ada tahu ke tak tahu, lalai berlaku dah pagi. Mana udah kerja kita ni tak tahu semata-mata lah. Lalai dia panggil. Tak tahu apa satu. Tak tahu dulu ili banyak tu. Itu lalai dia panggil. Kalau lupa ni tahu dulu. Lupa ke dia. Ingat dulu lupa ke dia. Kelala ni tak kerti satu. Tak tahu satu. Kalau lebih ngaji tu pengetahuan telekom pun tahu. Jadi kalau lebih ngaji tu kata maka lupa itu ada tahu dahulu. Lupa kemudian. Dan lala itu sama ada tahu dahulu ataupun tidak. Jadi lalai-lalai ni sama tahu dulu ke tak tahu dulu, lalai berlaku dia panggil. Baik. Maka lupa itu khas. Maka lupa itu khas. Khas ni sedikit. Sedikit makna. Dan lalai itu am. Lalai itu umum. Mereka tak tahu langsung lalai. Kalau lupa ni khas, tahu dulu. Lupa dia. Itu am khusus dia panggil. Kalau kata lalai, am. Umum. Mana tak langsung. Kalau kata lupa, khas. Tahu dulu. Lupa dia. Itu dia. Dia panggil am khusus. Bila kata lalai, zuhur, mana umum. Bila kata ghaflah, khas. Apa khas? Kau ni tahu dulu. Lupa dia. Kalau tu umum, tak langsung. Gitu ya. Dan makna PL dengan ilak pula. Apa orang perbuatan ilak ni? Sekarang tu dah. Tak lagi dah. Tadi. Masa sebentar lagi. Okay. Risau lagi. Okay. Aku satu 5 hari. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah salli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tamim taqsirna wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Tak obat tak mah.